Assalamualaikum semua. Sebelum menonton, jangan lupa tekan butang subscribe, okey? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, dalam video kali ini insya-Allah kita nak membincangkan tentang 7 perkara yang membatalkan puasa. Kadang-kadang kita tak perasan. Okey, jadi kita semak satu persatu apa dia 7 perkara yang membatalkan puasa. Okey, yang pertama sekali, memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan dengan sengaja. Rongga badan ni di badan kita yang ada lubang lah. Contohnya mulut, hidung, telinga. Contohnya apa? Seperti makan dan minum, menghisap rokok atau vape, kita suntikan makanan ataupun vitamin. Okay, itu semua perkara yang boleh membatalkan puasa kalau kita buat semua tu dengan sengaja. Okay, yang kedua, sampainya ain kepada rongga tengah badan melalui laluan yang terbuka. Ain ni apa? Ain bermaksud fizikal sesuatu yang terlihat pada mata. Ain ni maksudnya jelas kita tengok dengan mata seperti makanan, kan? Contohnya biskut, jelas kita tengok dengan mata. Okey, kalau macam habuk apa semua tu kita tak nampak dengan mata, itu tak dikira sebagai ain. Ruang tengah termasuklah bahagian otak dan bahagian bawah halkum, perut dan terus ke kemaluan depan dan belakang. Laluan terbuka bererti lubang mulut, hidung, kubul dan dubur. Kubul dan dubur. Kubul ni bahagian depan kemaluan dan dubur ni belakang, tempat keluar najis berat itulah. Okey. Dan seterusnya, yang ketiga, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja ni contohnya seperti memasukkan jari ke dalam mulut. Dengan sengaja kita memasukkan jari tu untuk kita mengeluarkan balik sisa-sisa makan yang kita telan, untuk sengaja bagi muntah. Biasanya orang macam ni dia nak diet lah. Dia nak diet, dia makan. Lepas tu dia masukkan jari dia ke dalam mulut dan makanan yang dia makan tadi terkeluar. Itu semua dikira sebagai muntah dengan sengaja. So batallah puasa. Okey, dan yang keempat, berjimat ataupun bersetubuh. Yang ni biasa berlaku pada suami isteri lah. Bersetubuh. Sekalipun tidak keluar air mani, walaupun tak keluar air mani, dah dikira bersetubuh. Dia ada tahap-tahap dia, nak dikira bersetubuh ataupun tak, ataupun sengaja ataupun tak sengaja. Masa bersetubuh tu dikira sebagai perkara yang membatalkan puasa. Okey. Dan yang seterusnya, yang kelima, melancap ataupun mengeluarkan air mani dengan sengaja. Biasa perkara macam ni berlaku pada bujang lah, orang bujang. Orang yang kahwin pun tak di apa ni, tak mungkin boleh berlaku juga, tapi kadang-kadang lah, kebanyakannya berlaku pada golongan bujang. Walau dengan apa cara sekalipun, sekali kita pandang ataupun berfikir ataupun cium ataupun menyentuh dan sebagainya, sekiranya keluar air mani, itu dikira sebagai batal puasa. Kalau keluar dengan mimpi, cara mimpi, yang tu tidak membatalkan puasa. Okey. Yang ni biasanya berlaku, tak kira lah lelaki atau perempuan, sama saja. Dan seterusnya yang keenam, keluar darah haid ataupun nifas. Yang ni biasanya berlaku pada golongan perempuan sahaja. Golongan lelaki jangan ngada-ngada nak ada haid ataupun nifas. Mak, ayah, hari ni saya tak boleh puasa lah, sebab saya datang darah haid ataupun nifas. Tak boleh. Yang ni untuk perempuan sahaja. Okey, dan seterusnya yang ketujuh, yang terakhir sekali, gila dan murtad. Murtad tu apa dia? Murtad ialah terkeluar daripada Islam melalui perkataan ataupun perbuatan ataupun keyakinan dia dalam hati.
Sama ada dia cakap benda tu yang boleh mengakibatkan dia keluar daripada Islam. Contohnya dia cakap tak percaya Allah lah, macam tu lah, na'udzubillah. Ataupun perbuatan, iaitu seperti menyembah berhala ke, menyembah tokong ke, ataupun keyakinan dalam hati dia. Dia tak cakap, dia tak buat, tapi dia yakin dalam hati dia ada Tuhan lain selain Allah ke, na'udzubillah, semua tu. Dan gila ni walaupun sengaja ataupun tak sengaja, rasanya gila tak ada kot yang sengaja. Dia tak ada isu sengaja atau tak sengaja pada gila ni. Kalau dah gila, automatik dia batal puasanya. Okey. Dan itulah 7 perkara yang membatalkan puasa. Kita semak betul-betul. Kalau tak silap ada satu lagi, pengsan sepanjang hari sewaktu berpuasa. Daripada pagi sampai petang dia pengsan. Yang tu boleh batalkan puasa dan dia kena gantilah. Okey, lebih kurang 7 ataupun 8 yang ustaz bagi tahu tadi. Kalau ada soalan boleh komen di bawah. Okey, insya-Allah jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.